billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini pada hari Jumaat. Kedatangan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam surau ini lebih awal. Semoga kita semua diberikan ganjaran pahala seperti mana yang telah dijanjikan bagi mereka yang hadir awal ke masjid pada hari Jumaat. Semoga kita semua terpilih dalam kumpulan orang-orang yang beruntung seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi mengisi waktu yang kita ada ini, pada hari ini, tengah hari ini kita akan sama-sama tadabbur beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil peringatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Jadi memberi peringatan, menyampaikan peringatan adalah termasuk dalam perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar peringatan juga termasuk di dalam perkara yang dianjurkan. Sudah tentu menganjurkan supaya memberi peringatan, sudah tentulah ada yang mendengar peringatan itu kan. Jadi kedua-dua belah pihak akan memperolehi manfaatnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya nak mengajak kita semua untuk melihat kepada surah Al-Baqarah. Kita merenung, kita firman-firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ini, yang mana kita akan fokuskan kepada 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, di permulaan surah Al-Baqarah ini, permulaan surah Al-Baqarah juga permulaan kepada Al-Quran. Selepas surah Al-Fatihah sebagai pembuka bicara Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tentukan surah Al-Baqarah yang kedua. Jadi surah Al-Baqarah satu surah yang besar dan panjang. Ia dinamakan surah Madaniyah, surah yang memberitahu tentang agama secara menyeluruh, baik dari sudut kepercayaan, dari sudut peraturan-peraturan hidup, dan soal kepribadian, soal akhlak, semua terdapat di dalamnya. Surah Madaniyah, suatu surah yang diturunkan selepas pemberitahuan tentang kepercayaan telah pun diselesaikan. Namun begitu tidak bermakna tak ada perkara soal kepercayaan tidak disebutkan di dalam surah ini. Nanti kita akan lihat yang mana secara umumnya surah Al-Baqarah ini memberitahu tentang peraturan-peraturan kehidupan manusia,
peraturan-peraturan kehidupan manusia. Namun di awal surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kunci ketakwaan. Dia simpulan yang ringkas dan padat ada pada 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Simpulan yang padat berkenaan dengan agama, dengan Islam secara keseluruhan. Baik, tuan-tuan, kita akan lihat Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Satu ayat, dikira satu ayat, ia merupakan huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Alif Lam Mim. Maksud ia tidak membentuk kalimah yang difahami. Ada huruf alif, huruf lam, huruf mim. Adalah berbagai-bagai telahan di kalangan para ulama berkenaan dengan huruf-huruf ini. Sebahagiannya nak kira dari sudut alif, huruf nombor 1, lam, huruf nombor berapa, dikira dengan nombor. Tapi telahan itu tidak berasas. Tak ada lah nak boleh kita nak kata jadikan panduan. Kalau lah huruf lam tu kata 15, huruf alif nombor 1 campur 15 campur dengan mim 20 contohnya. Jadi apa? Tak boleh nak buat apa-apa. Jadi ada telahan-telahan itu cuba dibuat, tetapi saya nampak yang lebih kuat pandangan berkenaan dengan huruf-huruf ini yang ada pada permulaan surah, seperti yang telah dikeluarkan pandangan oleh Sayyid Qutb rahimahullah, seorang ulama tafsir besar juga. Dia menulis sebuah kitab tafsir fi zilalil Quran. Beliau berpandangan huruf-huruf muqatta', huruf-huruf yang pendek ini, huruf-huruf yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka surah-surah Al-Quran, sebahagian surah Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, ada Nun, ada yang Qaf, macam-macam Alif Lam Ra. Huruf-huruf ini dijadikan permulaan pandangan Sayyid Qutb ialah kerana untuk menarik minat masyarakat Arab pada waktu ia diturunkan, kerana belum pernah ada penyampaian yang sebegini sebelum-sebelumnya. Nak jadi sebab oleh kerana masyarakat Arab pada waktu zaman Al-Quran diturunkan, mereka sangat kuat bermain bahasa. Jenis masyarakat yang kuat mementingkan bahasa, mementingkan penyampaian itu kena ada kualiti. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, turun dengan ayat yang Alif Lam Mim, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad, contoh-contohnya. Ini memberikan satu daya tarikan kepada mereka untuk mengetahui apa benda yang nak disampaikan dalam kitab ini. Sebabnya pelik betul, tak ada lagi orang menulis sesuatu dengan memulakan penulisan tu huruf Alif Lam Mim, kemudian bagi tahu sesuatu. Tak ada lagi. Jadi ketakjuban yang ada pada mereka itu sebenarnya membawa kepada mereka nak tahu lagi apa benda isi kandungan Al-Quran. Mustahaknya isi kandungan Al-Quran diketahui, sehingga daya tarik itu menjadi satu keperluan. Barulah mereka nak tahu kan. Kalau tidak, dia akan jadi macam penulisan lain. Gitu. Itu pandangan Sayyid Qutb rahimahullah di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Jadi berkenaan dengan huruf-huruf yang pendek-pendek, kenapa dia wujud? Baik, tuan-tuan, selebihnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui akan maksud yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya, dan kita berserah kepada Allah
tentang makna yang selebih daripada itu. Baik, kemudian ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Sebelum memberitahu tentang keseluruhan Al-Quran, sebelum memberitahu maklumat-maklumat ni Al-Quran, dalam Al-Quran secara keseluruhannya ni, Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan pemberitahuan bahawa Al-Quran ini dalam dia secara keseluruhan tidak ada satu perkara pun yang boleh diragui. Mana yang manusia tak nak percaya, tak ada satu benda pun yang tak boleh dipercayai. Maklumat salah, maklumat tak betul, maklumat maklumat yang totally salah tak ada dalamnya. Maknanya satu pengakuan yang cukup berani daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha berani lah. Dan maknanya kalau dari sudut penulisan manusia, dia manusia yang buat, manusia tak mampu nak menulis. Yang bawa penulisannya ni, saya buat satu buku saya ni tak ada sebarang kesilapan di dalamnya. Esok orang akan beli berduyun-duyun buku tu untuk cari salah. Bukan nak baca sangat. Dah kerana tuan dia kata tak ada salah, orang akan cari salah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, maha agung. Di permulaan kitabnya Allah beritahu, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Orang Kelantan kata kedebek sungguh dah ni, berani sungguh lah ni yang jenis macam ni. Sebab apa? Sebab dia mula-mula lagi beritahu buku ni tak ada salah apa pun. Maknanya lepas ni orang akan cari salah. Orang akan cari salah sebab dia mengaku dia tak ada salah. Cari ya. Berapa ribu tahun kan cari, ada salah je. Ada orang yang giat mencari kesalahan tu. Al-Quran memang ada orang mencari, tapi penemuan kesilapan dalamnya tak ada. Musuh-musuh yang membenci Al-Quran, yang cuba nak menjatuhkan Islam, mereka cari. Bahkan mereka menubuhkan institusi lagi untuk mencari kesilapan dan kekurangan, tapi tidak ditemui. Baik, inilah maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, maha berani Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dia dah mula memberitahu kekuasaannya ini di dalam permulaan ayatnya saja. Inilah sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Silakan cari. Ya, ada masalah dia, silalah cari. Kalau ada, mana berani sungguh. La raiba fihi. Dan sebarang kitab yang tidak ada sebarang kekurangan dan kesilapan ini, hudan lil muttaqin, dia menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab inilah yang perlu dirujuk oleh orang-orang yang beriman untuk dia menjadi bertakwa kepada Allah. Kitab inilah satu-satunya kitab yang akan menjadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ketiga, keempat dan kelima menjelaskan siapakah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat yang kedua, "Dzalikal kitab", inilah sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Itu ada satu pemberitahuan untuk menyatakan bahawa kitab ini adalah dari Allah, kerana dia tidak ada sebarang salah. Sudah tentu ianya daripada Allah. Manusia tidak akan mampu menurunkan, menulis, membuat satu penulisan yang boleh dia kata tak ada sebarang salah. Tak ada. Jadi hanya yang Maha Kuasa sahaja yang mampu mengatakan ni sebuah kitab yang tak ada salah. Kemudian kitab ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapakah orang-orang yang bertakwa? Diberikan perinciannya selepas itu di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab itu saya katakan ayat 1 hingga 5 ni dia simpulan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kita ni, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama bagi takwa ialah orang-orang yang percaya kepada perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya terhadap perkara ghaib yang akan disampaikan oleh Allah dalam keseluruhan Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ini sangat banyak perkara ghaib yang akan Allah sampaikan. Kan kita dibaca di permulaan Al-Quran, jadi di belakang-belakangnya nanti ini banyak lagi perkara ghaib yang akan disampaikan. Perkara ghaib tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Dalam Al-Quran, Al-Quran ini banyak memberitahu tentang diri Allah, tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya, satu lagi kitabnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dia menyebut dalam Al-Quran ini sangat banyak pemberitahuan tentang Allah. Contoh pemberitahuan tentang Allah dalam surah Al-Fatihah sudah banyaklah pemberitahuan tentang diri Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, pemberitahuan tentang Allah dengan nama Allah yang Maha, Allah siapa? Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, dialah Raja pada hari pembalasan. Nah, itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. So, tak banyaklah kan, nak sebutkan memang banyak. Tuan-tuan kena baca Al-Quran, tengok terjemahan, tuan-tuan akan jumpa tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sebahagian daripada perkara ghaib. Sebab Allah tak dapat dilihat, tak dapat ditanggapi oleh panca indera manusia langsung, tak dapat. Jadi kita tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ini saja. Tentang Allah, Allah bagi tahu tentang dirinya. Contoh satu lagi saya ambil ayat yang kita selalu baca, tapi banyak sangat maklumat tentang Allah di situ. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan melainkan Dia saja. Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Itulah Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, Dia tidak mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya lah, bagi Allah lah apa sahaja yang ada di atas langit, wa ma fil ard, dan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, semua hak Dia berlaku. Itulah dia Allah. Dan seterusnya sehingga akhir ayatul kursi memberitahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah-surah yang lain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam ayat-ayat yang surah-surah yang panjang, kan kita baca Al-Quran, tuan-tuan, pemberitahuan Allah SWT beritahu sesuatu perkara, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Ibrahim, ada penutup ayat. Penutup ayat ni, innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Itulah dia Allah. Perkenalkan Allah. Allah ni maha kuasa, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Sesungguhnya Allah maha mendalam pengetahuannya. Penutup-penutup ayat dalam Al-Quran memperkenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nak suruh kenal sangat Allah? Kerana dengan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala itu,
akan melahirkan kecintaan. Kenal baru kecintaan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang akan kita semua, setiap individu akan abdikan diri kita. Bukan setakat sembah, tetapi mengabdi dalam segala hal. Pengabdian kepada Allah bukan dalam ibadat sahaja. Dalam hubungan kita dengan orang lain pun kita buat itu kerana Allah. Pengabdian kepada Allah. Kenapa tak tipu si A tu? Kamu ada peluang untuk tipu dia. Kerana kita hakikatnya kerana kita mengabdikan diri kepada Allah, kita tak tipu orang. Kenapa kamu tak ambil rasuah? Peluang ni sangat besar. Banyak orang tu. Boleh tujuh keturunan kamu hidup. Allah Maha mengetahui. Mengabdikan diri kepadanya yang tidak mahu kamu ambil rasuah. Itu dia. Maksudnya dalam tindakan kita tu, bila kenal Allah, tindakan kita akan selari yang kita lakukan selari, maka kita insya-Allah akan selamat. Kenapa tak buat benda ni sembunyi, tak ada orang tahu, selamat, confirm, terbebas dari undang-undang, tak akan dapat trace, tak buat. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Aku baca Al-Quran. Sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya. Ada dalam Al-Quran Allah memberitahu, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Bukan setakat dia ada di tangan ni, dalam hati. Apa-apa yang terlintas di fikiran kita dalam pengetahuan Allah. Lepas tu, bila masa nak menipu, bila masa nak bersembunyi, bila masa nak dengan tak tidur dia, tak ngantuk dia dan sebagainya tu, kat mana kita ada peluang nak memilih melakukan kejahatan dan kemungkaran? Sudah tentu tak ada peluang. Baik, tuan-tuan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pertama bagi orang yang beriman, dia percaya kepada perkara ghaib. Percaya perkara ghaib yang pertamanya ialah Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran, perkara ghaib yang banyak disebut dalam Al-Quran, berulang kali disebut, ialah soal hari kiamat. Soal hari kiamat banyak diberitahu. Kenapa banyak sangat diberitahu tentang hari kiamat? Perkara ghaib ni memang banyak dalam Al-Quran disuruh tahu, bahkan berulang-ulang, kerana ianya sesuatu yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera kita. Mata tak nampak, telinga tak dengar, sentuh tak dapat. Ia perlu melalui kepercayaan sahaja. Jalan dia, keimanan itu melalui kepercayaan. Benda nak tengok bukti mata tak ada, bukti langsung tak ada. Jadi perlu banyak diberitahu. Dan dia duduk dalam Al-Quran ini, merata-rata dalam Al-Quran, merata-rata dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ini sebuah kitab yang besar. Sekali kita baca, dia ada masa kita baca semuka surat, 2 muka surat. Mana-mana sahaja bahagian yang kita baca, insya-Allah kita akan jumpa dengan perkara ghaib, peringatan-peringatan terhadap akhirat, peringatan-peringatan terhadap keadaan dalam syurga, peringatan kepada kita tentang dalam neraka, tentang keadaan-keadaan di hari kiamat, kedahsyatan, supaya dia menjadi peringatan untuk kita bawa dalam kehidupan harian kita. Kita baca sikit je Al-Quran sehari, 1 muka surat ke 2 muka surat kita baca, tapi dengan faham, dengan melihat terjemahan, kita berfaham, kita bawa hari itu peringatan itu, atau kepentingan kita berdamping dengan Al-Quran. Kita bawa peringatan itu hari itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita baca itu, lepas tu kita tutup. Pergilah buat urusan kita, cari rezeki. Dalam tu cari rezeki ada peluang nak buat jahat tu, peluang ada, tapi peringatan dari dalam kita ada. Tak dibaca Al-Quran, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekarang itu nak buat benda jahat, orang pun tak nampak, ada datang dia, Allah Maha mengetahui. Ataupun
kita baca tentang kedahsyatan pada hari kiamat, duduk dalam neraka, kisah dalam neraka, kita baca, kita faham dengan terjemahan memadai. Ada peluang kejahatan nak dibuat, tapi teringat balik kisah dalam neraka yang baca sekejap tadi. Padan ke tidak ni? Nak dapat, nak rasuah, nak ambil rasuah, nak bagi rasuah, padan ke tak dengan nak duduk dalam neraka yang aku baca tadi? Inilah dia panggil sekatan dalaman yang menyelamatkan kita. Sekatan-sekatan inilah yang paling ampuh dalam berdepan dengan peluang melakukan kejahatan. Sekatan CCTV, sekatan undang-undang ni, kalau terlindung, peluang sudah ada. Tapi sekatan dari sudut kegerunan terhadap keadaan-keadaan di hari kiamat, tidak ada tempat terlindung. Sebab Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendalam pengetahuannya. Baik tuan-tuan, sebab itu dalam Al-Quran kita perhatikan, tuan-tuan baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran tengok, kita tetap kiamat, duduk lagi keadaan dalam syurga. Keadaan dalam syurga ni diceritakan tentang keindahan-keindahan, keseronokan, relax dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin ada beritahu tentang orang dalam keadaan dalam syurga. Dalam keadaan syurga, muttaqi'in fiha, muttaqi'in, relaxnya orang duduk dalam syurga tu. Allah gambarkan kedudukan mereka tu duduk atas sofa dalam keadaan muttaqi'. Muttaqi' ni macam mana duduk dia? Duduk yang begini. Kan tak ada masalah. Kita lepas makan, duduk di rumah harian, kita relax-relax. Ada masalah apa ini duduk ni, kita duduk yang rehat. Orang diberi supaya semua, kenapa diceritakan keadaan itu? Supaya menarik minat dalam kita berhadapan dengan melakukan benda baik. Kita tertarik untuk melakukan kebaikan. Ada peluang kebaikan yang kita boleh buat, kita tidak mensia-siakan. Yang kita boleh buatlah, kita akan ada rasa keinginan untuk melakukannya. Kalau tak dibaca orang duduk dalam syurga, keadaan dia relax sungguh. Hari ini ada peluang untuk nak buat sesuatu yang insya-Allah boleh membawa kita ke syurga. Kita buatlah. Jadi menarik. Baca juga ada dalam Al-Quran cerita keadaan orang dalam neraka. Menakutkan. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Contoh ayat tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang dalam neraka ni, setiap kali mereka hampir boleh keluar daripada neraka, sebab dia berusaha nak keluar, fizikal mereka menderita, sakit, usaha untuk keluar tu ada. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali hampir mereka boleh keluar daripada neraka, kami akan kembalikan semua. Derita satu lagi yang dia akan dapat ahli neraka. Fizikal dia memang tak boleh nak cerita lah. Tak dapat digambarkan dia punya kepedihan, kesakitan dan kedahsyatan. Mental mereka juga menderita. Sebab orang yang hampir berjaya mendapat sesuatu, tetapi tiba-tiba digagal, dia juga menderita mental. Sakit hati, selangkah lagi kalau aku dapat keluar, aku dapat bebas daripada derita. Tapi, aduh, masuk balik. Masuk balik, duduk tengah pula balik. Nak sampai ke tepi ni, punyalah menderita kan. Contoh, dia menggerunkan kita kepada keburukan dan dosa yang ada. Baik, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada perkara ghaib. Perkara ghaib, Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang malaikat, tentang percaya tentang adanya jin, ada makhluk-makhluk lain yang Allah jadikan yang kita tidak dapat lihat pada mata kasar kita,
Kita percaya yang diberitahu dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Totally kita percaya. Itu ciri orang yang bertakwa. Ciri pertama dia, wa yuqimunas shalah. Yang kedua ciri orang yang bertakwa, yuqim, dia mendirikan solat, dia melaksanakan ibadah solat, kefarduan yang Allah tentu kepada kita ni 5 kali semalam dilaksanakan. Sayyid Qutb rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran menyebut mendirikan solat ini adalah wakil kepada melaksanakan perintah-perintah, kewajipan-kewajipan yang Allah tentukan kepada kita. Bertakwa ini bukan sembahyang saja. Tapi kenapa Allah letak dalam ayat ni yuqimunas shalah, mendirikan solat? Mana puasa tak sebut, zakat tak sebut, haji tak sebut. Sebut wakil sudahlah. Saya betul kata memadai menyebut wakil dia saja. Solat ni ibadah kewajipan yang Allah fardukan yang tertinggi sekali. Jadi sebut yang solat bermakna puasa pun sama lah. Zakatnya yang wajib, haji tidak wajib, masuklah sekali. Yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan kefarduan yang Allah tentukan. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Settle. Haji dia ada jika mampu. Lain tak ada jika mampu lah. Haji. Jadi dia melaksanakan. Baik. Yuqimunas shalah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga ialah dan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, iaitu dia berkongsi sebahagian yang dia mampu untuk diberikan kepada orang lain dengan jalan bersedekah, dengan jalan berzakat. Kewajipan berzakatlah, yang lebih daripada zakat namanya sedekah. Menginfakkan, menyumbang. Ini disebutkan juga ciri orang-orang beriman ialah perangai dia menyumbang. Tak disebutkan perangai orang beriman ialah mencari sumbang. Meminta-minta. Tak ada. Dia sebutnya ialah memberi. Dan itulah kedudukan yang paling bagus di pihak memberi, bukan di pihak yang meminta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tinggi keadaan orang beriman ni, dia di pihak yang memberi, dia bukan di pihak yang meminta-minta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Memberi, tuan-tuan, kita kena perluaskan segi kefahaman, iaitu menyumbang. Menyumbang di situ ada dalam bentuk keuangan, ada orang menyumbang tenaga, ada orang menyumbang masanya, ada orang menyumbang buah fikiran. Sumbanglah apa yang kita ada. Ada orang yang kecerdikannya, kepandaian mengurus sesuatu, dia kena sumbang. Nak sumbang kat mana? Cari. Sumbang dari sudut pengurusan, kepandaian dan kehebatan yang ada pada dia. Setiap manusia ada dia punya kelebihan dan kelebihannya tersendiri. Baik, itu 3 perkara dalam satu ayat. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Itulah yang sempat kita kongsi bersama pada hari ini. Sedikit tadabbur kita, tak sempat sampai ke ayat yang kelima. Tapi tak apa. Ayat yang ketiga tu, dalam ayat yang ketiga tu ada 3 ciri orang yang bertakwa. Kita perlu perhalusi. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita perhalusi, lihat sejauh manakah kita berada
dalam ketiga-tiga perkara itu kan, yang melibatkan diri kita kan, dan juga melibatkan keluarga kita, yang semoga dengan bermuhasabah kita akan dapat perbaiki sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa. Semoga bermanfaat atas nasihat-nasihat ini, bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.